Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan ahli tuan kuasa surau Al-Murabbitin, para asatizah, tuan guru, cikgu-cikgu, seterusnya hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Baik, insya-Allah. Alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada kita ini, sama ada ianya berbentuk zahirah atau batinah, sama ada ia berbentuk yang zahir yang kita nampak, dan juga termasuk juga benda-benda yang batin yang kita tak nampak. Batin ni, kata Arab batin tu maksudnya paut, batan, maksudnya apa yang dalam paut. Tapi batin tu maksudnya benda yang kita tak nampak. Allah SWT sebut wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan dia berikan kepada kamu nikmat-nikmatnya zahirah yang nampak, wa batinah yang tak nampak. Tuan-tuan, saya terlupa, saya baca ke saya dengar ada komentari ke, makna dalam badan kita ni tuan-tuan, sebenarnya memang ada macam ulat yang memang makan badan kita ni. Dia makan. Tetapi dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kita ini dapat halang diri kita daripada ulat-ulat tu. Sebab tu kalau kita tengok orang mati tu, kadang-kadang ada ulat. Daripada mana datang ulat tu? Dalam badan dia sebenar. Dia duduk makan sebenar. Tapi kita, Allah Ta'ala kurnia jaga kita ni, Allah bagi kita lawan ulat-ulat tu. Okey. Jadi kadang-kadang kita nampak nikmat tu dan kadang-kadang kita tak nampak. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kadang-kadang kita tak tahu pun, ya Allah, apa sahaja yang kau kurniakan kepada aku ucap kepada engkau alhamdulillah. Alhamdulillah maksud dia puji dan syukur. Alhamdu tu dua maksud dia, puji dan syukur. Itu maksud. Kalau puji sahaja dalam bahasa Arab maksud dia madah. Bukan hamd. Madah itu puji. Kalau syukur saja asyukru. Tetapi kita puji dan syukur kita gabungkan jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah SWT. Sebab sikit sangat apa yang kita terima kasih terhadap Allah Ta'ala ni. Sikit sangat kita syukur dengan Allah. Allah SWT cerita tentang Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni, sepanjang hidup dia tu, apa dia buat? Ibadat kepada Allah. Sepanjang hidup Ibrahim, ibadat, berjuang di jalan Allah, berkhidmat untuk agama Allah, dan sentiasa bangkit dan syukur kepada Allah. Itulah kehidupan Ibrahim. Walaupun hidup dia macam tu, penuh dengan memuji Allah, syukur kepada Allah, tapi Allah gambarkan Ibrahim itu syakiran li an'umihi. Ibrahim itu adalah orang yang syukur terhadap beberapa nikmatnya sahaja. Sebab apa Allah tak kata Ibrahim itu orang yang mensyukuri semua nikmat dia? Ibrahim itu hanya dapat bersyukur beberapa nikmat sahaja. Sebab terlalu banyak nikmat yang diberikan kepada Ibrahim, dan Ibrahim tak dapat nak terima kasih semua benda. Sebab tu Allah kata An'um adalah jam'ul qillah. Dalam bahasa Arab, jamak yang menunjukkan dia banyak. Jamak tu banyak lah, tetapi dia tak berapa banyak. Jam'ul qillah. An'um adalah jam'ul qillah, banyak tapi tak berapa banyak. Dia ada jam'ul kasrah. Jam'ul kasrah maknanya banyak betul. Memang betul-betul banyak. Kalau jam'ul kasrah untuk perkataan nikmat, dia tak panggil an'um, dia panggil ni'am. Wa asbagha alaikum ni'amahu. Ni'am. Yang kita baca doa tu, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu. Ni'am, itu ni'am. Ni'am adalah jam'ul kasrah, jamak yang banyak. Tapi Ibrahim, Allah tak kata dia ni berterima kasih kepada ni'am, tak. Dia kata an'um, terima kasih untuk beberapa nikmat Allah. Ibrahim yang saban hari, setiap hari dia bangkit pun dia tak dapat
berterima kasih banyak kepada Allah. Apatah lagi nak cerita tentang diri kita ni, berapa banyak warna kita syukur, kita ucap alhamdulillah di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi sentiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni lepas solat kau kan, lepas solat kadang-kadang apa yang patut kita buat lepas solat? Sunnah lepas solat kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada juga yang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun ada kan. Tetapi kenapa kita tak astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih lepas solat? Sebab Nabi hanya sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tiga kali kan. Paling sikit lah, paling sikit tiga kali kan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu disebut Nabi kata siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia akan diampun, ghufira lahu wa in kana farran min az-zahf, walaupun dia ni lari daripada perang. Lari daripada perang maknanya tengah pergi perang ni, apa hukum pergi perang? Lepas tu lari lah kan. Apa hukum orang macam tu? Dosa besar, kabair. Termasuk di dalam kabair adalah orang yang pergi perang lari. Sebab apa? Kenapa dia dosa besar? Sebab dia akan menyebabkan kawan yang nampak dia tu pun nak lari, semua nak lari. Nanti akhirnya itu dosa besar. Nabi kata kalau siapa yang sebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia akan diampunkan walaupun dia lari daripada perang. Tetapi Nabi tak sebut perkataan itu selepas solat. Itu boleh disebut tapi bukan sebutlah bila-bila nak sebut kan. Kita rasa kita buat dosa, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Betul? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Betul? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lepas tu jangan lupa baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan lupa baca lepas solat, jangan tinggal apa dia? Ayat kursi. Ayat kursi ni jangan tinggal. Sebab apa tuan-tuan? Nabi SAW seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah. Sesiapa yang membaca ayat kursi pada setiap kali salat fardu, pada setiap kali belakang salat fardu, habis salat fardu dia baca ayat kursi, fi duburi kulli salatin lam yamna'hu, tidak ada benda yang boleh halang dia min dukhulil jannah, daripada masuk syurga. Tak ada benda yang boleh halang dia. Maknanya benda-benda yang nak menghalang dia ni semua dah tak ada. Satu benda je yang boleh halang dia. Apa dia? Selagi mana dia tak mati. Illa ayyamut. Yang halang dia adalah, di antara dia dengan syurga adalah mati. Dia kena mati dulu baru boleh masuk syurga. Jadi amalan ini baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum apabila habis setiap kali salat fardu. Okey, lepas tu nak cerita tadi bukan ayat kursi, nak cerita zikir lah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Itulah paling banyak pun kan. Memanglah takkan sampai tahap Ibrahim pun kita ni kan, takkan sampai pun, tapi itulah usaha kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, okey. Jadi kita nak sambunglah kita punya kuliah kita ni cerita apa tuan-tuan? Cerita tentang akidah, akidah al-wasithiyah. Akidah ni sebenarnya perkataan ini tak dipakai pun di dalam Al-Quran. Akidah tak ada dalam Al-Quran. Quran pakai apa? Kalau nak cerita tentang pegangan kita ni, dia cerita apa perkataannya? Iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Allah tak hilangkan iman. Tapi dia menjadi satu istilah akidah. Yang ini pegangan kita, bagaimana kita memahami benda-benda yang gaib ni, pegangan kita. Dia kalau orang-orang politik ni apa dia punya, macam itulah lebih kurang kan. Macam mana dia faham politik kan.
nak pemimpin Islam ko, pemimpin yang adil ko, macam mana kan? Yang apa, tak Islam tapi adil, yang Islam tak adil, macam lebih kurang macam itulah, lebih kurang pahaman bagaimana dia memahami. Tapi itu tak penting lah kan, itu politik je. Politik bondo bawah daripada agama, tuan-tuan. Jangan anggap politik atas agama, no. Politik is bawah agama. Agama, kalau orang tu tak ada parti politik pun, dia ada agama, dia boleh masuk syurga tak? Dia boleh masuk syurga. Okey, jadi okey, itu nak cerita tentang akidah. Baik, akidah. Apa nama kitab ni? Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi kita baca ni, kita baca Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah matan-matan ataupun perkataan-perkataan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Apabila seseorang minta kepada dia, berikan aku satu akidah yang boleh aku amalkan. Jadi kita ambil perkataan-perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu dan kita syarahkan dia. Setiap perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tuan-tuan. Jadi hebat sangat ke Syekhul Islam? Dah macam ayat Quran lah. Kalau Quran, satu perkataan kita tafsir 2-3 muka kan. Lebih kurang macam itulah perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni. Sebab apa? Satu perkataan itu kadang-kadang memahami, orang boleh faham mana yang banyak terkandung dalam 2-3 perkataan dia. Sebab dia begitu alim. Dia alim. Dia hampir alim terhadap semua bondo. Semua bondo dia boleh masuk. Itulah Syekhul Islam. Okey, jadi kita ambil perkataan-perkataan itu. Jadi sampai mana perkataan kita? Perkataan yang last kita baca, tak apa, saya ulang balik 2-3 perkataan dia dulu, matan dia tu kan. Perkataan yang last kita baca hari itu dulu ni adalah daripada wa minal imani billah, dan di antara iman dengan Allah itu al-imanu bima wasafahu nafsahu fi kitabih. Seperti di antara beriman dengan Allah itu adalah beriman seperti mana Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya, dan seperti mana Rasulnya sifatkan Allah itu, seperti mana Rasul Muhammad SAW mensifatkan Allah itu. Kita iman macam mana Allah cerita, macam mana Rasul cerita. Bertambah, sambung pula matan yang kedua, tanpa tahrif, tanpa ubah, wa min ghairi ta'til, tanpa tolak, wa min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan, wa min ghairi tamsil, dan tanpa tamsil, menyamakan Allah. Okey, jadi kita punya perbahasan itu sambung pula pada minggu lepas. Apa lagi? Okey, lepas tu kita sambung minggu lepas, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu. Bahkan orang-orang yang beriman itu, mereka beriman dengan Allah subhanahu, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Beriman, bagaimana nak beriman tu? Orang-orang mukmin ini bagaimana beriman dia? Mereka beriman bahawa Allah itu tidak ada yang sama dengannya. Kita dah bahas tentang sama dah. Maknanya kita tak boleh samakan Allah SWT dengan apa-apa benda pun, apa-apa makhluk pun. Dia tak samakan Allah itu macam ni ke tak? Tidak ada yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Okey, dua benda tu, dan kita bahaskan juga dua benda tu, sami' dengar, dan juga dengar ni bukan dengar ni tuan-tuan. Allah Ta'ala dia dengar lah. Tapi apa signifikan perkataan dengar tu? Maknanya dia dekat dengan orang jauh boleh dengar tak kita? Tak boleh. Orang dekat nak beritahu Allah itu dia dekat dengan kita. Dan basir, dia lihat. Jadi kita beriman kalau Allah lihat kita, kita akan buat merepek-repek kita akan buat lebih kurang tak. Kita akan buat seperti mana kita tahu ada orang yang perhati kita. Okey, wa huwas samiul basir. Habis cerita matan tu. Jadi kita nak masuk matan yang baru hari ni. Kalau kitab Indon ni muka surat 106, dia punya matan, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Okey, yang kita nak bincang ni maka mereka itu, iaitu orang-orang yang beriman seperti mana Allah beriman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak menafikan daripada Allah sifat-sifat yang dia sandangkan pada dirinya, dan juga mereka tidak mengubah perkataan dari tempatnya. Jadi yang dua benda yang Syekhul Islam sebut kat sini, dia tak nafikan
apa-apa sahaja sifat Allah yang Allah bagi tahu dia ada, dia tak tolak. Dan yang kedua, dia juga tidak akan menyelewengkan perkataan-perkataan Allah tu. Kalau Allah kata dia macam ni, dia cuba ubah tak. Dua benda yang Syekhul Islam tetapkan. Okey, jadi kita nak bahas satu-satu, iaitu yang pertama, perkataan penulis fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Mereka tidak menafikan dari Allah sifat-sifat yang dia sandangkan pada dirinya. Yang ini ahlu sunnah wal jamaah tidak menafikan dari Allah sifat-sifat yang Allah sandangkan pada dirinya, kerana dalam hal menetapkan dan menafikan mereka mengikut dalil. Apa yang Allah sandangkan pada dirinya, ahlu sunnah wal jamaah menetapkannya secara hakiki. Mereka tidak menafikan dari Allah sifat-sifat yang Allah sandangkan pada dirinya, baik sifat-sifat zatiyah atau fi'liyah. Okay. Jadi tuan-tuan, jadi disebabkan ilmu yang begitu banyak datang kepada kita ni, kita dengar orang ni macam mana dia bahas tentang Allah, kita dengar orang ni bahas tentang Allah, apa-apa pun kaedah dia adalah jangan mana-mana aliran dia nafikan sifat yang Allah Ta'ala bagi tahu, jangan. Okey, contoh apa? Macam contoh-contoh yang dulu lah, yang saya nak bagi ni pun contoh macam yang dulu. Contoh perkataan istawa tu kan, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman iaitu Allah, Ar-Rahman Maha Penyayang, di atas arasy, 'alal 'arsy istawa, dia bersemayam. Bersemayam tu apa? Duduk. Jadi jangan ada mana-mana aliran yang kita nak terima sebagai pemahaman akidah kita, dia faham istawa tu sebenar yang bukan istawa, dia tolak. Yang tu kita jangan terima. Sebab kaedah dia, kita tak tolak mana-mana sifat Allah. Apa-apa sahaja yang Allah bagi tahu dia buat, kita tak nafikan. Itu adalah ahlu sunnah yang betul. Kadang-kadang dia orang ni claim dia orang ahli sunnah, tapi dia orang buat macam-macam. Okey, jadi para ulama dia bahagikan sifat Allah ni ada dua lah. Satu sifat zatiyah dan juga satu lagi sifat fi'liyah. Sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Sifat zatiyah ni apa benda? Sifat zatiyah ni, kalau contoh macam manusia ni, zat ni apa? Zat ni apa yang ada pada badan kita lah. Maknanya kita tak akan boleh pergi tanpa zat kita kan. Apa zat yang ada pada badan kita? Tangan, muka kan. Boleh tak kita pergi kedai tak ada muka? Tak boleh kan. Kita mesti bawa sekali dengan zat. Okey. Dan satu lagi fi'l. Mungkin kita marah, kita suka, itu fi'l. Dia ada bondo, yang kalau ada bondo dia suka, kalau ada bondo dia marah, itu fi'l. Bagaimana mereka membahagikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kesemua sifat ni nak bagi tahu kita benarkan. Kita benarkan, kita tak tolak. Kalau Allah kata dalam Al-Quran, wasna'il fulka bi'ayunina, wahai Nuh, wahai Nabi Nuh, buatlah kapal itu dengan mata-mata kami. Maksudnya dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang kata, oh itu bukan mata sebenar. Jadi yang tu maksudnya dia cuba tolak. Kita beriman itu adalah mata Allah, tetapi mata Allah tak sama dengan mata kita. Itu ya, senang. Okay, itu maksud Syekhul Islam terhadap, maksud dia mereka ini tidak menafikan menafikan sifat-sifat yang Allah tetapkan. Okey, sambung muka surat 108. Perkataan yang kedua adalah disebutkan yang tadi tidak menafikan. Yang kedua, mereka tidak mengubah perkataan dari tempatnya. Mereka tak ubah perkataan itu daripada tempatnya. Maknanya dalam bahasa Arab dia wala yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka tidak ubah perkataan-perkataan Allah itu daripada tempat-tempatnya. Maknanya Allah kata macam tu, dia macam adjust sikit tak. Itu maksud ubah. Firman Allah. Contohnya dalam Al-Quran ada sebut bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya mabsutatan, terbuka. Allah Ta'ala bagi tahu yadun maksudnya memang tangan. Tangan. Tetapi jangan kita ingat tangan Allah tu macam ada 5 jari macam ni, ada siku, tak. Tapi dia kata dia ada tangan, dia ada tangan. Bal yadahu, bahkan kedua tangannya mabsutatan, terbuka.
Maka ahlu sunnah berkata ia adalah tangan yang hakiki yang Allah tetapkan untuk dirinya, tanpa takyif, tanpa kita bagaimanakan tangan tu cenia-cenia, tak, tanpa juga tamsil. Macam mana tangan tu macam ni lah, tak. Kita jangan buat benda tu. Lain halnya dengan pengikut para penganut tahrif, tuan-tuan. Jadi dia dalam kitab ni Syekhul Islam ni kadang-kadang bila dia tulis tu, dia memang ada maksud nak serang satu lagi pihak. Dia tulis tu bukan macam puak-puak yang tahrif ni. Dia orang suka ubah-ubah perkataan Allah ni. Di mana mereka berkata tangan adalah kekuatan. Allah kata bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya mabsutatan, terbuka. Jadi mereka kata bukan tangan tu. Itu maksudnya kekuatan dia cakap, ataupun nikmatnya banyak, terbuka kan. Jadi ahli sunnah wal jamaah membantah mereka dengan mengatakan bahawa kekuatan adalah sesuatu dan tangan adalah sesuatu yang lain. Tuan-tuan, kita macam ni lah tuan-tuan. Bila kita baca Al-Quran, tuan-tuan, Allah Ta'ala ini adalah guru yang paling baik. Guru yang paling baik. Allah Ta'ala adalah the best teacher. Jadi kalau dia nak bagi tahu benda tu kekuatan, baik dia sebut kekuatan. Kalau dia nak bagi tahu itu nikmat, baik dia terus tulis nikmat. Sebab dia ada tak dia pakai perkataan nikmat dalam Al-Quran? Ada. Kekuatan ada tak? Ada. Tapi kenapa dia guna tangan? Maknanya dia memang nak maksudkan tangan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Dialah Ar-Rahman. Dia yang ajarkan Al-Quran. Kalau dia nak masukkan modal lain, baik dia tulis perkataan tu. Jadi kita jangan rasa kita pandai daripada Allah, kita ubah perkataan Allah Ta'ala. Tuan-tuan faham makna tu tak? Boleh tak kan? Ada orang yang suka, kita jangan terjemah macam ni, jangan terjemah tangan. Dia macam tu, terjemah kekuatan. Dia tak beri sebab dia rasa sensitif. Dia rasa tangan tu yang ni, tak. Allah kata tangan lah, tapi bukan tangan ni lah. Itu nak cerita tu. Okey. Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah nikmat adalah suatu dan tangan adalah suatu yang lain. Tangan lain, nikmat lain. Kalau Allah nak bagi tahu nikmat, dia tulislah nikmat. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengubah, menyelewengkan firman Allah dari tempatnya, kerana tahrif, menyelewengkan makna firman Allah adalah karakter orang-orang Yahudi yang suka ubah perkataan Allah ni. Siapa Bani Israel paling kuat mengelat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh ingatlah kisah apa? Kisah hari Sabtu. Sabtu ni maksud dia apa? Sabtu sebenarnya maksud dia potong. Waja'alna naumakum subata kan. Perkataan dalam Al-Quran, waja'alna naumakum subata. Sabtu tu maksud dia potong. Maksudnya jangan buat apa-apa amalan lain, dan jangan buat kerja. Hari itu adalah hari putuskan segala-gala berkenaan dunia dan hanya ibadat kepada Allah. Bani Israel adalah orang Islam sebelum daripada kita. Bani Israel orang Islam sebelum daripada kita. Berjaya ke mereka? Tak. Sebab banyak mengelat. Jadi dan kita jadi macam tu. Mengelat pun ya, ubah-ubah perkataan Allah pun ya kan. Allah dah beritahu dah, jangan jadi macam dia orang. Kalau kita ingat dulu, mereka itu jadi apa? Mereka menjadi beruk kan, menjadi beruk sebab elak-elak lah. Allah kata jangan memancing pada hari Sabtu. Dia buat macam mana? Dia letak jaring malam Jumaat. Hari Ahad ambil kan. Nyelat lah tu. Orang kata Sabtu jangan buat, tapi dia letak di antara tu supaya boleh juga dapat hasil pada hari Sabtu. Itu karakternya. Dan akhirnya mereka jadi apa? Mereka menjadi kera. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu semua beruk-beruk yang hina, khasiin. Jadi kalau kita cuba tiru perangai dia, akhirnya kita akan result dia, keputusan dia akan sama. Maksudnya doing the same thing. Orang putih kata apa? Madness.
Madness is doing the same thing and expecting the different result. Kegilaan adalah buat benda yang sama tapi harap keputusannya lain. Tak. Kalau buat benda sama macam dia orang, keputusannya pun akan sama. Okey tuan-tuan. Sesiapa pun yang mentahrifkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia memiliki kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Jauhilah hal ini. Jangan sampai engkau menyamakan dirimu dengan orang-orang yang dimurkai, yang di antara mereka ada yang telah Allah jadikan kera, babi dan penyembah taghut. Jangan sekali-kali menyelewengkan firman Allah dan sabda Nabi SAW. Akan tetapi tafsirkanlah sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kita terikut-ikut dengan mana-mana aliran yang cuba menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Syafi'i, tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i adalah mazhab yang dominan di kawasan kita, mazhab yang dominan. Mazhab ni, kenapa kita mazhab Syafi'i, tuan-tuan? Kenapa majoriti kita bermazhab Imam Syafi'i? Sebab satu sebab dia apa? Sebenarnya tokoh, ustaz ataupun ada penceramah yang hebat di negara kita itu bermazhab Syafi'i. Jadi orang yang datang selepas itu semua orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Itu je. Sebab apa kita mazhab macam tu? Jadi kalau ikutnya di Madinah, tuan-tuan, kalau ikutnya di Madinah, sepatutnya mazhab Maliki sepatutnya. Sebab Al-Imam Malik bin Anas tak pernah keluar kota Madinah. Tetapi setelah dia meninggal, maksudnya ketika dia hidup, mazhab dia lah yang paling dominan di Madinah. Tapi setelah dia meninggal, tokoh yang lain datang dan tokoh itu bermazhab Hambali. Jadi Madinah selepas daripada itu sampai hari ini bermazhab Hambali. Sebenarnya tokoh jadi janganlah kita rasa sebab kita ini Allah Ta'ala kurniakan Imam Syafi'i kepada kita, tak. Sebab sebenarnya ada seorang ustaz yang hebat tu, sehebat, dan dia mempengaruhi lah ilmunya. Okey, apa cerita dia? Okey, Al-Imam Syafi'i berkata, aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita tengok apa yang dikatakan Al-Imam Syafi'i, maknanya Al-Imam Syafi'i adalah sebenar-benar ahli sunnah. Ahli sunnah maknanya dia beriman macam mana Allah nak dia beriman. Dia tak ada cari jalannya, faham macam ni Allah Ta'ala tu macam mana wujud dia, fikir, tak. Macam mana Allah cerita, macam tu dah Al-Imam Syafi'i beriman. Okey, kita pindah kepada minit dah 10 minit 15 minit. Okey, kita sambung kepada matan yang seterusnya, tuan-tuan. Jadi hari ini 2 matan lah. Yang tadi apa tadi? Matan tadi dah lupa dah. Yang pertama, kita tak menafikan, dan yang kedua, kita tidak ubah. Kita tak ubah. Okey, kita masuk matan yang seterusnya. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia tulis lagi, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatih. Dan mereka yang beriman itu, mereka tidak melakukan penyimpangan pada nama-nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud Syekhul Islam menyimpang? Dia guna perkataan yulhid. Yulhid. Kalau kita tengok perkataan yulhid, ilhad, maksud dia adalah, kalau hari ni punya perkataan, maksud dia ateis. Ateis maknanya orang, satu kaum yang menolak kewujudan Tuhan. Itu ilhad. Tolak, maksudnya dia reject, dia tolak. Jadi Syekhul Islam kata, jangan mereka itu menolak mana-mana ataupun menyimpang daripada nama-nama Allah dan juga tanda-tanda kebesaran Allah. Okey, kita nak tengok perkataan yulhidun. Yulhidun. Makna ilhad secara bahasa adalah condong. Ilhad maksud dia condong daripada kebenaran. Kalau kita kata seseorang itu anta tulhid, engkau adalah seseorang yang melakukan ilhad, maknanya engkau ni ada benda yang betul tapi kau condong nak buat benda yang tak betul. Itu ilhad. Ada, inilah tafsiran yang betul tapi dia saja nak cari tafsiran yang lain. Itu maksud ilhad. Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak melakukan ilhad, pengingkaran.
Okay, ataupun dia cuba menyeleweng, bukan menyeleweng, dia macam lari daripada yang sebenarnya. Sama ada ilhad ni tolak ataupun corner sikit, lain sikit, condong sikit. Mereka tidak melakukan ilhad pada nama-nama Allah, dan mereka juga tidak melakukan itu pada ayat-ayat Allah. Syekhul Islam memberikan faedah kepada kita bahawa ilhad terjadi pada dua hal. Yang pertama, ilhad berlaku pada nama-nama Allah, dan yang kedua adalah ayat-ayat Allah. Orang boleh tolak ataupun menyimpang. Ilhad ini boleh berlaku pada dua keadaan. Yang pertamanya berlaku pada nama-nama Allah itu sendiri, orang tolak ke, orang menyeleweng ke, ataupun yang kedua daripada ataupun terhadap ayat-ayat Allah. Okey, kita tengok firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang paling cantik, paling baik, fad'uhu biha. Mintalah dengan namanya, mintalah dengan nama-nama Allah itu tadi. Sebab tu kita apabila nak minta sesuatu kepada Allah, kita gunakan nama Allah. Itu dipanggil tawassul. Tawassul. Kita jadikan di antara permintaan kita dengan Allah itu, kita letak something, iaitu kita letak nama Allah yang indah-indah ni. Dan Allah pun suruh minta dengan nama-nama dia yang cantik ni. Jadi kalau kita nak minta sesuatu kepada Allah, ya Wahhab, wahai ya Wahhab, kita sebut nama dia, itu nama tawassul. Orang kita ni dia suka tawassul dengan wali. Tawassul dengan keberkatan wali itu, ya Allah perkenankan doa aku. Yang ni adalah tawassul yang dilarang di dalam syarak. Tawassul yang boleh ada tiga. Satu, tawassul dengan nama-nama Allah. Yang kedua, tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawassul dengan amalan soleh. Satu apa? Lagi satu saya terlupa apa dia. Tapi dua benda ni bolehlah. Nama kita, ya Allah, dengan namamu, ya Mannan, berilah aku ini. Tawassul yang dibenarkan. Jadi tawassul dengan Nabi, boleh tak tawassul dengan Nabi? Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, berilah saya kereta Mercedes sebiji. Contoh. Dengan keberkatan Nabi Muhammad, boleh tak? Khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Khilaf. Tapi nampaknya macam sepatutnya tak boleh. Sebenarnya tak. Tawassul ini macam tak ada contoh itu daripada sahabat. Okey, jadi kita ambil yang pasti boleh lah. Pasti bolehnya adalah dengan nama-nama Allah. Itu antara salah satu dalil yang menunjukkan kita nak minta dengan Allah, guna nama Allah. Sambung lagi ayat tu, wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkan mereka-mereka yang melakukan penyelewengan ataupun menyimpang daripada namanya. Okey, jadi Allah Taala kata tinggalkan kepada orang-orang yang suka menyimpang daripada nama-nama dia tu. Bercerita ni. Okey, jadi kita habiskan dengan yang ni lah kot. Jadi kita nak bincang orang yang menyimpang, orang yang tolak ni, ada beberapa kumpulan. Beberapa kumpulan orang yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah ini, ada beberapa kumpulan. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dia kategorikan ada 5 kumpulan. Okey. Kumpulan yang pertama, siapa dia? Mereka itu memberi nama untuk Allah dengan nama yang tidak Allah sandangkan pada dirinya, sebagaimana orang-orang filsafat, orang falsafah. Falsafah ni orang-orang yang falsafah lah, falsafah belah-belah Greek tu, dan pengaruh dia datang ke sini. Menamakannya, iaitu menamakan Allah dengan illat fa'ilah. Tuan-tuan, orang-orang falsafah ni dia tahu ada satu dia punya teori adalah setiap sesuatu ini mesti ada punca utama dia. Punca utama dia. Dia tak mungkin tiba-tiba jadi, tak. Dia mesti ada punca. Jadi dia panggil punca ini. Kalau kita orang Islam, kita panggil apa? Allah lah punca dia. Segala-gala wujud sebab Allah. Tetapi dia orang ni tak nak terima ataupun tak nak sebut nama Allah. Dia orang namakan bondo yang punca itu adalah
nama dia dalam bahasa Arab dia panggil illah fa'ilah, ataupun active cause ataupun efficient cause, benda yang punca benda tu berlaku, illah fa'ilah. Itu idea orang falsafah. Okey. Jadi kalau dalam Hindu tu pun sama. Hindu yang saya sebut dulu, asalnya maksudnya dia namakan benda tu punca berlaku, nama dia Brahman. Daripada Brahman tu dia pecah, dia pancarkan diri dia jadi Atman. Atman tu itulah yang jadi manusia, binatang semua Atman. Dalam jiwa Atman. So jadi kalau dia nak balik kepada Brahman, dia kena meditasi, kan, buat yoga. Jangan makan. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang Hindu ni dia ekstrim. Maksudnya tak makan 40 hari, ataupun letak tangan tak turun-turun 2 bulan 3 bulan. Itu sebab dia nak balik jadi Brahman punca asal. Sebab dia rasa dia terpecah daripada Brahman jadi Atman. Tak, tuan-tuan faham atau tidak? Boleh faham, tuan-tuan? Jadi itulah cerita kan. Jadi kalau dia punya unsur pertama tu, macam-macam nama ni dia orang namakan, dia orang tahu ada unsur utama, punca utama. Ada yang namakan monad pun ada, macam-macam. Dalam Greek apa nama dia, saya ada donga juga kuliah pasal ni. Dia punya macam mana dia orang ni faham unsur utama tu kan. Jadi itulah macam-macam nama yang dia orang namakan. Sebab hanya nak tolak, tak nak terima yang itu, yang pertama itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi orang-orang Nasrani pula dia terima, tetapi dia tak panggil lah Allah, dia panggil, ada orang Nasrani di negara Arab dia panggil Allah lah kan. Tapi kalau di Kristian yang belah ni dia panggil Tuhan Bapa kan, Tuhan Bapa. Father dia panggil Father kan. God the Father, God the Son. Son adalah Jesus kan. Jadi dia panggil, jadi dia namakan macam-macam. Yang tu juga termasuk dalam perkataan Syekhul Islam. Mereka ini menolak nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa lagi yang penting kat sini? Jadi menamakan Allah dengan nama yang tidak dia sandangkan pada dirinya adalah kekurang ajaran. Indon punya bahasa, kekurang ajaran, kurang ajar lah maksudnya. Kurang ajar terhadapnya, kezaliman dan pelanggaran terhadap haknya. Kerana jika ada orang yang memberimu nama atau memanggilmu bukan dengan namamu, tentulah engkau menganggapnya telah berbuat lancang dan zalim kepada engkau. Kalau kita pun manusia makhluk ni kan, kita nama kita ompek Muhammad, Abdullah, Karim, Sufyan. Contoh kita bawa nama kita ompek kan. Tiba orang panggil kau, "Oi panjang." Dia panggil kau panjang kan, sebab nama panjang, panggil lah panjang kan. Jadi kita rasa marah kan, apa hal nama dia ompek tadi kau panggil lain. Yang tu lah. Kalau kita makhluk sesama makhluk pun rasa kurang ajar, bagaimana makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan memandai nak namakan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Benda ni ada tak namakan di kalangan aliran dalam Islam ni, ada tak buat kerja ni? Ada. Nama yang jadi isu baru ni, geng-geng Sufi falsafi, dia panggil Sufi falsafi, Sufi batini, Sufi falsafi. Tapi falsafi lah, sebab mereka ni banyak teori tentang Allah ni. Jadi dia orang ni buat martabat 7 yang saya ceritakan dulu kan. Ada martabat 7. Bagaimana Allah itu jelmakan daripada Allah sampai jadi makhluk ni. Ada 7 martabat. Ni memandai. Jadi dia orang kata pada martabat pertama tu Tuhan tidak ada nama, tidak ada sifat. Yang tu dia panggil Hu. Apa dia? Hu. Itu yang zikir Hu tadi. Hu. Sebab dia nak puji Allah pada martabat yang pertama. Dia pandai-pandai. Lepas tu dia kata, Allah kata nama dia Huwallahul ladzi. Hu kan ada Hu. Dia dalil dengan benda yang tak ada kena-mengena. Dia namakan Allah dulu Hu. Martabat pertama. Lepas tu pada penjermaan yang kedua, dia pandai-pandai lah. Yang tu ada golongan yang buat macam tu. Itu dipanggil mulhid, ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sufi, ataupun kita boleh panggil golongan yang pertama ini adalah golongan Sufi falsafi. Golongan falsafah ataupun golongan Sufi falsafah yang memandai-mandai letak nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Golongan yang kedua yang menolak
ataupun menyimpang daripada nama-nama Allah ini, apa yang mereka buat? Kalau tengok 110 tu, mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah, kebalikan dari yang pertama. Yang pertama tadi memandai-mandai, yang kedua ni mengingkar pula. Okey, dia orang ni bukan reka, tapi dia orang tolak sifat Allah, di mana ia memberi nama kepada Allah dengan nama yang tidak Allah sandarkan pada dirinya. Ini mempretali, melucutkan nama-nama Allah yang Allah sandarkan pada dirinya. Dia mengingkari nama Allah, baik sebahagian atau keseluruhan. Jika dia telah mengingkari, berarti dia seorang mulhid. Okey, mengapa sikap ini termasuk ilhad? Kerana manakala Allah menetapkan nama-nama tersebut untuk dirinya, maka kita pun wajib menetapkan untuknya. Jika kita menafikannya, maka itu penyelewengan dan penyimpangan dari apa yang diwajibkan. Okey, ada orang yang mengingkari nama-nama Allah seperti kelompok ekstrim Jahmiyah. Okey, golongan Jahmiyah, apabila sampai nama-nama Allah Ta'ala ini, mereka tolak. Sebab apa? Dia orang rasa ini tak patut nama Allah. Allah dah kata, contohnya macam tadilah, Allah bal yadahu mabsutatan, Tuhan ada tangan. Dia orang tolak terus ayat ni. Dia orang tolak. Jadi golongan ini dikenali dahulu namanya Jahmiyah. Dan mereka berkata Allah tidak memiliki nama apa pun, kerana jika engkau menetapkan nama bagi Allah, berarti engkau menyamakannya dengan segala macam yang ada. Ini adalah pelampauan. Kita Ahlu Sunnah ini di antara dua. Yang pertama, kita nafikan, dia nak nafikan laisa kami, Tuhan itu tak sama dengan benda lain. Tapi dalam masa yang sama, apa yang Allah bagi tahu kita terima. Dia ni melampau untuk laisa kamislihi ni. Jadi semua benda tak, dia tolak. Apa sahaja yang datang macamnya buang, macam buang. Jadi yang ni pun tak boleh. Jahmiyah, golongan Jahmiyah. Okey, seterusnya bentuk yang ketiga adalah mengingkari sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah. Kelompok ini menetapkan nama, akan tetapi dia mengingkari sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Misalnya dia berkata, sesungguhnya Allah Maha mendengar, innallaha sami', Allah dengar. Tapi maksud dia, Allah dengar itu tanpa pendengaran. Dia cuba, dia terima, tapi dia cuba nafikan juga dalam masa yang sama. Allah mengetahui tanpa ilmu, mencipta tanpa penciptaan. Jadi golongan ni dipanggil, aliran yang macam ni dipanggil Mu'tazilah. Dia terima tapi dia reject secara dalaman. Dia reject makna. Okey, itu kumpulan yang ketiga. Ketiga-tiga ini semuanya kita panggil ilhad, tolak. Mereka ini yang golongan yang menolak nama Allah. Dan golongan yang keempat, mereka ini terima nama Allah, tetapi lepas tu dia melampau pula. Macam mana mata Allah? Macam mata sen. Yang tu dipanggil tamsil. Ini pun golongan yang termasuk di dalam ilhad. Dia terima tapi dia samakan pula dengan makhluk. Yang tu pun termasuk juga benda yang dilarang. Dan yang kelima, mengalihkan, golongan terakhir ini mengalihkan nama-nama Allah untuk makhluk-makhluk yang dipertuhankan selain Allah. Okey, dia terima nama Allah, tetapi dia ambil nama Allah itu, dia bubuh doket. Kalau contoh ni, dia bubuh doket patung-patung. Okey, patung ni nama Allah apa? Ar-Rahman. Bubuh kat nama patung ni. Dia terima, tapi dia, yang ni pun termasuk dalam orang yang melampau. Contoh ada orang suka sangat capal kan, ini capal Nabi ni, bubuh nama Ar-Rahim. Tak boleh, kata-kata itu juga termasuk melampau. Sebab nama-nama Allah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah 5 golongan yang melampau, melampau terhadap ilhad, ataupun melakukan menyimpang ataupun menolak. Kita panggil kesemua mereka adalah orang yang menyimpang ataupun menolak nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana-mana aliran yang kita nak ikut pun jangan ada benda-benda ni, tuan-tuan. Jadi saya ingat sampai sini dulu saya punya kuliah ni. Kita tak masuk, kita tinggal sampai dekat 103 boleh ni. Kalau sambung ni dia jadi lagi panjang lah. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Ada soalan, tuan-tuan? Warning lah. Warning lah, apa bodoh lah cerita ni.